Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Marilah kita bersama-sama dengan Ustazah membaca doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita teruskan lagi dengan muamalat bagi darjah 6 pelajaran 4 iaitu tajuk al-luqatah ya. Untuk tajuk kecil yang seterusnya. Okey, kita scroll. Ini hukum sudah kita belajari. Okey, kita teruskan dengan tindakan setelah memungut al-luqatah. Okey, apa dia tindakan kita setelah kita memungut al-luqatah? Kita ulang semula lagi. Al-luqatah ini ialah barang yang kita jumpa yang tercecer ya anak-anak. Mengenal pasti jenisnya, sifatnya, kadarnya, bilangannya untuk dikenalinya. Kita kena kenal pastilah. Jenisnya macam mana, sama ada dia berbentuk apa, sifat dia, kadar dia, jumlah dia berapa, bilangan untuk kita kenali, untuk kita iklankan. Diiklankan di tempat ramai orang, masjid, pasar dan tempat ditemui luqatah. Tempat kat mana kita jumpa luqatah tu, kita iklankan di situ, iklankan di situ. Kemudian diiklankan selama setahun mengikut adat. Untuk mengikut kebiasaannya kita iklankan selama setahun. Kemudian kekerapan pengiklanan. Kita kerap berapa kali kekerapan kita mengiklankan barang yang kita jumpa tu? Setiap hari 2 kali seminggu. Setiap hari 2 kali seminggu. Setiap hari 2 kali seminggu. Sehari sekali selama seminggu atau 2 minggu. Atau sekali 2 kali seminggu selama 7 minggu. Sebulan sekali atau sebulan sekali. Cara kita nak mengiklankannya, pengiklanannya ialah sunat disebutkan hanya sebahagian sifat-sifat luqatah. Contohnya kita jumpa jam kan. Kita jumpa jam kat tengah jalan. Okey, kita cuma sebutkan jam saja. Kita tak ada sebutkan warna apa, bentuk dia macam mana. Kita sebutkan separuh sahaja. Sebutkan separuh. Kemudian dilarang menyebut sifat-sifat luqatah ini keseluruhannya. Elak daripada penipuan. Benda tu bukan dia punya, dia kata dia punya. Betul-betul tu saya punya untuk mengelakkannya. Kemudian pemilikan al-luqatah oleh pemungutnya. Pemilikan al-luqatah oleh pemungutnya. Setelah dilafazkan pemiliknya, tamallaktu, aku memilikinya. Okey, orang yang dah ada pungut tu kan, dia dah pungut tu memang barang dia. Sekiranya dituntut kembali oleh pemilik asalnya, yang pertama wajib memulangkan semula, bukan sekula ya anak-anak, semula beserta tambahan atau lebihan. 2, wajib membayar imbuhan di atas kekurangan setelah dimiliki. 3, wajib diganti jika luqatah telah binasa, telah rosak atau dibayar nilainya. Kalau telah rosak, kita bayar berapa jumlah nilai yang barang yang rosak itu. Kemudian dakwaan sebagai pemilik asal luqatah. Dia dakwa sebagai pemilik asal. Yang pertama, harus menyerahkan luqatah jika dijelaskan sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak boleh menyerahkan luqatah jika tidak jelas sifat-sifatnya tanpa saksi. Dibawa kawan dia, betul ni dia punya. Tapi kalau tak jelas benda tu macam ragu-ragu, tak boleh. 3, jika ada orang lain mendakwa sebagai pemilik sebenar luqatah dengan ada saksi. Maka pendakwaan pertama perlu memindahkan pemilikan kepada pendakwaan yang kedua. Itu dia anak-anak. Kemudian hukum al-luqatah di tanah haram. Di tanah haram tu dekat mana anak-anak? Bukannya tanah kita ni haram bukan. Dia dekat Mekah sana lah kan. Tidak halal kecuali dengan niat menjaganya. Tidak halal. Kalau kita memungut tidak halal. Tapi kalau kita ada niat dengan menjaganya boleh. Yang kedua, tidak boleh memilikinya walaupun telah berlalu beberapa tahun. Tak boleh memilikinya. Kemudian yang ketiga, wajib mengiklankan sepanjang masa. Wajib diiklankan sepanjang masa. Kemudian
Contoh situasi menjumpai lukata pada masa kini. Contoh. Ada bagi contoh kan untuk masa kini. Contoh yang pertama, jika kita menjumpai barang lukata di kompleks membeli belah atau seumpamanya dan dikhawatiri barang itu akan hilang, maka menyerahkannya kepada pihak pengurusan adalah tindakan yang wajar. Kerana lazimnya pemilik barang akan merujuk kepada mereka mengenai barang yang tercicir. Bahkan kebanyakan kompleks awam masa kini ada menyediakan ruangan lost and found bertujuan untuk memudahkan urusan. Itu dia. Contoh yang kedua, di zaman serba canggih ini, orang selalu tercicir atau tertinggal alat-alat elektronik kecil milik mereka seperti telefon bimbit dan komputer riba di tempat-tempat awam. Kelebihan alat-alat ini biasanya menyimpan data pemilik seperti nombor untuk dihubungi dan ia memudahkan urusan menjejaki pemiliknya. Orang yang menemui boleh terus menghubungi pemilik barang untuk menyerahkan kembali barang tersebut. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih daripada saya Ustazah Rahma binti Muhammad. Tajuk Al-Luqatah telah tamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.